Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. InsyaAllah pada malam ini kurang lebih 15 ke 20 minit ataupun kurang, kita akan membincangkan satu topik yang saya petik daripada sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengarang sebuah kitab yang cukup luar biasa fenomenanya, yang bertajuk Talbisul Iblis, yang boleh diterjemah sebagai godaan atau belitan atau tipu daya atau pelbagai lagi lah yang seerti dengannya. Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah yang lahir pada tahun 550 Hijrah, abad yang sama selepas kematian Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Ibn Jauzi rahimahullah menulis kitab ini dalam keadaan latar belakang zaman beliau yang cukup banyak korupsi ataupun isu-isu yang muncul. Walaupun beliau seorang bermazhab Hambali, tapi sebenarnya beliau juga seorang Sufi. Tapi kitab-kitab beliau tidak digemari kerana mengkritik dan menegur dengan begitu sekali tajam dan juga kita katakan tajam dan juga nak kata kasar tu tidak, tapi begitu sekali direct to the point lah kita kata ya. Terus tu. Jadi banyak asatizah kita menggunakan kitab Talbisul Iblis untuk sebagai bahan kuliah, mengajar dan seumpamanya. Namun saya pada malam ini mengambil bab akhir daripada kitab ini, iaitu Imam Ibn Jauzi di bab-bab terakhir dia membincangkan tentang bagaimanakah iblis mentalbis orang awam ataupun masyarakat manusia secara umum, orang awam dan seumpamanya. Dan terlalu banyaklah poin-poin yang diberikan, tak mampu kita nak bahas semuanya. Tapi apa yang menarik, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa antara taktik, kaedah, cara, teknik, apa lagi nak kata, pendekatan, tipu daya iblis laknatullah, pertama dia akan datang kepada kita dengan meniupkan ataupun menyemarakkan rasa malas dalam diri kita. Itu dia. Dan style iblis ni dia hit and run lah. Dia mari sekejap, dia cuik-cuik, dia tinggal. Jadi dia timbulkan rasa malas tu. Jadi kita ni tuan-tuan, kalaulah siapa yang pernah jadi guru ataupun mengajar ke, kerja ke, kalau kita tanya anak murid kita, kenapa awak tak datang kelas? Dia kata, saya motosikal bocor. Acceptable lah. Dia kata, saya tak ada duit nak letak minyak motor. Boleh terima. Tapi kalau dia kata, saya tak tahu macam mana, saya malas. Itu tak ada ubat. Bila dia kata, dia mengaku, saya malas. Tak ada ubat. Itu cukup luar biasa lah. Maksudnya, iblis tahu itulah antara benda yang sangat sifat yang ada dalam diri manusia yang dia boleh manipulate. Maka dia mari, at the first place, antara gerakan dia adalah dia timbulkan rasa malas. Kalau tanya kita pada malam ini pun, bulan Ramadan ni, rajin ke malas nak buat benda yang kita buat sekarang ni, maka kalau ikut keselesaan diri, tak berapa rajin lah. Tapi kerana di sana ada iman, dan kebetulan bulan Ramadan ini bulan yang secara langsungnya semangat kita, spiritual kita ataupun kerohanian kita tu terkobar-kobar sikit. Disebabkan banyak fadilat-fadilat yang dihamburkan ataupun yang dijanjikan. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah,
Dan siapa yang man shallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama shalla nisfal lail. Siapa yang solat isya' secara berjamaah, maka dia seolah-olah mendirikan separuh daripada malam. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla laila kullah. Dan siapa solat subuh keesokan harinya seolah-olah berjamaah, seolah-olah telah mendirikan sepenuh daripada malam. Dan di sana siapa yang solat qiyam Ramadan daripada awal sampai akhir bersama imam, maka dapat juga pahala sepenuh daripada malam. Jadi benda-benda beginilah yang memberi motivasi kepada kita untuk mengatasi sedikit rasa malas tadi. Dan kebetulan pula iblis laknatullah dan kuncu-kuncu dia dirantai secara maknawinya begitu. Tapi hakikatnya ada satu lagi syaitan yang lebih besar, tuan-tuan. Bila kita baca dalam Quran, kita tadabbur surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannath, alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nasi. Dan lafaz ta'awuz kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Taala guna ataupun suruh kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitan. Allah tak suruh kita baca a'udzu billahi minal iblis, sedangkan musuh aduwwum mubin kita yang nyata adalah iblis. Tapi dalam ta'awuz kita disuruh baca lafaz mohon perlindungan adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syaitan. Dan dalam surah An-Nas akhir sekali yang kita kena minta perlindungan daripada Allah adalah minal jinnati wan nasi al-khannas. Al-khannas, makhluk yang nama al-khannas yang meniupkan rasa ragu-ragu itu, was-was, adalah minal jinnati wan nasi. Syekh Dr. Salih Abdul Fattah Khalidi, mufassir daripada Jordan yang baru meninggal 3 tahun lepas. Ramai guru-guru kami adalah murid beliau daripada Jordan, menyebutkan bahawa konsep jin, iblis, syaitan ni berbeza dalam Quran. Syaitan adalah sifat, jin dan iblis itu makhluk. Jin bangsa kana minal jinni, yakni iblis itu daripada bangsa jin. Makanya minal jinnati wan nasi bermaksud di kalangan syaitan, di kalangan iblis ada syaitannya, jin ada syaitannya iaitu iblis. Di kalangan manusia juga boleh jadi ada syaitan. Boleh jadi diri kita sendiri. Boleh jadi isteri menjadi syaitan kepada suami. Boleh jadi suami menjadi syaitan kepada isteri. Boleh jadi anak-anak menjadi syaitan kepada ibu ayah mereka. Dan sebaliknya, boleh jadi kawan-kawan menjadi syaitan kepada kawan-kawan mereka dan seterusnya. Maksudnya, ada syaitan yang lebih besar yang kita terlepas pandang, iaitu manusia itu sendiri. Kalau kita ingat balik sepanjang hidup kita, yang duk ajak kita buat benda nakal zaman muda-muda dulu, yang iblis tak nampak ni sikit je. Yang syaitan yang nampak tu lebih banyak. Siapa? Kawan-kawan kita. Ataupun kita sendiri. Itu syaitan lebih besar tu. Kita dah baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kita baca ayatul kursi. Iblis tak boleh buat apa dah. Tapi rupanya ada lagi syaitan yang lebih besar, yang lebih nyata, yang lebih jelas depan mata kita. Siapa? Manusia-manusia sekeliling kita. Sebab itulah kalau kita faham tadabbur lebih dalam Al-Quran, maka kita akan jelas hal-hal yang tersebut. Maka Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah, dia kata iblis mari dia akan tiupkan rasa malas. Bila selepas kita rasa malas, maka step kedua, dia akan dorong kita untuk tunda dalam buat amal ibadah. Dia tak suruh tinggal langsung. Dia suruh tinggal dulu. Dia suruh tinggal sikit. Dia suruh tinggal dulu. Dia suruh tunda dulu. Awal lagi ni, bangun pukul 5. Subuh 6-8 minit, lewat lagi. Dan lagi ni satu round lagi ni. Tersedar 5.30. Boleh lagi ni 15 minit ni. Kali kedua tu 7.30 lah bangun. Tak ada dah 6.30. 7.30. Sebab dia bagi dah sekali. Maka kali kedua, ketiga tu tak ada dah chance-nya. Biasanya begitu. Pengalaman siapa? Saya yakin pengalaman semua ada pengalaman tersebut. Maksudnya apa dia? Itu kehebatan iblis. Dia mari dengan sikit-sikit. Dia tak suruh kita buat semua sekali. Hal-hal yang berkaitan dengan bid'ah pun begitulah. Dia suruh sikit dulu. Sikit dulu. Lama, hanyut. Tak khabar-khabar. Khabar-khabar tak khabar. Orang kata khabar-khabar tak khabar. Sedar-sedar, tak sedar dah. Dah terlalu jauh hanyut. Dan jauh daripada panduan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka apabila dia cetuskan rasa malas, iblis laknatullah ni, kemudian dia dorong kita untuk menunda waktu beramal, yang sepatutnya kita, setengah keadaan tu tidak orang lain lah, saya sendiri. Ambil wuduk siap dah. Nak turun dah ambil dah kunci motor kereta ni. Nampak sofa. Boleh lagi duduk sebentar. Duduk sebentar, dia pakai dak dah. Maksudnya tu, tergoda lah tu. Tewas. Ini hebatnya yang namanya iblis laknatullah ni. Dan ada kadang-kadang kita menang, dan banyak kali dia menang. Kalau 10 match tu, rasa 7 kali dia menang kot. 3 je kita menang. Ni kita punya masalah ni tuan-tuan. Baik, akhir sekali kata Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dia kata apa dia? Setelah dicetuhkan rasa malas, iblis mari duk tiup suruh kita malas, dan dia suruh kita menunda-nunda waktu beramal, maka dia akan bagi yang paling tinggi sekali apa dia? Dia akan bagi galakkan kita untuk panjang angan-angan. Dalam konsep tradisi orang Melayu ada angan-angan mak jenin. Mak jenin ni, dia punya tuan suruh naik pokok kelapa, petik kelapa. Tuan duk tunggu kat bawah. Tak turun-turun pokok kelapa. Dia duk berangan kat atas. Berangi sedap kan? Berangi tu dia pun rasa selesa. Oh, seronoknya kalau aku kaya. Seronoknya kalau aku kahwin dengan anak raja. Dia mari tu, sedap tu. Nah, tetapi angan-angan boleh menjadi impian, lantas boleh menjadi cita-cita. Yang jadi masalah, iblis ni bijaksana, dia kekalkan kita supaya angan-angan itu menjadi angan-angan. Sebab angan-angan kalau nak jadi impian dan cita-cita, dia perlu ada tindakan, dan dia perlu ada plan strategi untuk mencapai matlamat tersebut. Maksudnya kena bertindak dan kena ada rancangan. Kalau dia kata nak mengaji sampai PhD, maka kena ambil degree dulu, kena ambil master dulu. Atau roliknya begitu. Maksudnya kalau nak kaya, ada jalan dia. Kena meniaga ke, kena jadi apa dia? Influencer ke, kena main TikTok ke, macam-macam ya. Pening. Tapi nak katanya nak kaya. Ada orang telah iblis mari tiupkan angan-angan supaya dia ni nak kaya. Tengok kereta besar lalu berair mulut. Nah, tengok lalu kawasan perumahan yang rumah besar tu, Allah, seronoknya boleh duduk sini. Jadi timbul rasa nak tu. Cuma tindakannya tak ada. Tindakan tu tak ada. Dia tidak merancang. Oh, kalau aku nak kaya ni kena bisnes. Aku nak bisnes apa ni? Kena pergi mengaji. Tindakan-tindakan daripada kecil tu tidak ada. Tapi angan-angan sentiasa ada. Kemuncaknya ketika mana depan dia lalu peluang yang tidak saleh, yakni yang maksiat, yang penuh dengan kecurangan, dosa, ada peluang lalu, rasuah lalu depan mata contoh. Bila lalu harta yang bukan hak dia, harta-harta yang bukan hak dia lalu depan mata, maka disebabkan angan-angan dia tu masih lagi membara, iblis duk tiup selalu, maka dia tidak akan, without any hesitation, dia akan grab peluang untuk ambil benda-benda yang tak patuh syariat tadi, yang berdosa tadi, yang haram tadi, untuk nak mencapai matlamat angan-angan dia yang panjang tadi. Ini permainan iblis. Laknatullah. Imam Ibn Jauzi telah menghuraikan dengan begitu sekali menarik. Seolah-olah Imam Ibn Jauzi ni masuk ke kepala otak iblis, dia pun keluar ke balik. Ni cara dia, begini. Kita pula duk mengaji kitab ni tahu dah. KO juga. Itu masalahnya. Kita mengaji dia bukan main dah lah. Ustaz, 3-4 ustaz dah tukar. Kita sama. Tapi KO juga. Bukan orang lain, saya sendirilah. Nak katanya, memang kita tak mampu untuk terlepas. Kata Imam Ibn Jauzi lagi, saya baca sikit terjemahannya. Hendaklah orang yang berkeinginan kuat dalam mengerjakan sesuatu untuk teguh pendirian. Ini penyelesaian lah. Lagu mana dia kata nak atasi 3 godaan tadi itu. Iaitu timbul rasa malas, menunda-nundakan amal, dan juga panjang angan-angan. Jadi Imam Ibn Jauzi kata, nak dapat tidak, kita sendiri itu kena ada keinginan kuat. Dan juga mesti teguh pendirian. Menjadi orang yang berprinsip. Bangun pukul 5 kena bangun. Maksudnya, tersedar tu, terus halau. Iblis, jangan kacau. Nak bini kata, apa pasal awak ni? Dia bercakap seorang-seorang. Awak jangan main-main dengan saya. Saya tak nak. Aku kata pukul 5 nak bangun, pukul 5. Begitulah. Soalannya,
kita ni kena berlawan dengan diri sendiri lah, duk bercakap. Jangan dengar iblis tu. Dah. Seterusnya teguh menjaga waktu katanya. Meninggalkan sikap menunda-nunda dan berpaling dari angan-angan kosong. Sesungguhnya tidak ada jaminan untuk terhindar, kata Al-Imam rahimahullah, dari hal-hal yang menakutkan, dan tidak ada jaminan pula untuk mendapatkan hal-hal yang telah luput. Lagi dia kata penyebab seseorang lalai dalam melakukan kebaikan atau lebih cenderung melakukan kejahatan adalah panjang angan-angan. Tadilah matlamat ada, tapi tak nak lalu jalan yang biasa. Tapi nak kaya, maka bila ada peluang maksiat depan mata ataupun harta orang lain ke lagu mana buat jahat, curi merompak, dia ambil. Sebabnya nak kaya tu. Nah, dan akhirnya katanya sesungguhnya manusia sentiasa membisikkan kepada dirinya agar berlepas diri daripada keburukan dan menerima kebaikan. Kita manusia ni akan sentiasa rasa nak buat baik, tapi kata Imam Ibn Jauzi, namun kadang-kadang ia kembali kepada keburukan. Kerana iman kita ni yazid wa yankus, ada naik turunnya, maka kita akan ada waktu-waktu yang kita tewas. Tidak ragu lagi kata Imam bahawa barang siapa yang ingin melakukan perjalanan pada siang hari, mereka perlu mengurangi aktiviti pada pagi hari. Maksudnya apa dia? Dah tahu dah malam ni ada tarawih sepanjang Ramadan. Tarawih ni pula waktu dia kurang lebih sejam campur tazkirah begitu-begini. Maka rancangan daripada siang kena kailullah dulu sikit. Nah, tidur pukul 12. Bangun pukul apa? Pukul 6 petang. Itu bukan kailullah dah tu. Itu apa benda tu dah. Ada. Pukul 12 apa pukul 6 apa bukan kailullah. Kailullah ni setengah jam, sejam gitu. Tapi tidur musim ni jangan main weh. Dia lain macam betul keadaan dia. Dia punya panas-panas, sejuk-sejuk. Rumah kita pula pasal aircon lah. Memang tak perlu iblis dah. Pandangan aircon ni. Maksudnya, sentiasa mencabarlah. Tapi persediaan itu yang penting. Maksudnya, kalau dah malam kita niat nak solat di masjid, 20 rakaat. Kita ni memang kaki 20 rakaat. Tak apalah, tak ada masalah. Tarawih ni paling minimum 2 rakaat. Maksimum selagi kita larat lah. Kita buat 8 sebelah tadi. Balik rumah nak sambung lagi, sambunglah sampai padam. Boleh, tak ada masalah. Open. Ni 8 tak puas hati nak pergi buat sambung lagi, balik. Yang buat 20 balik sambung lagi, ada. Saya jumpa ramai orang saleh yang begitu. Depan-depan saya lah, bukan saya, confirm bukan saya. Orang lain. Balik 20, sambung lagi. Kuat kata Pak Haji ni. Dia sambung, dia nak khatam Quran tu. Dia buat stand sendiri apa semua, dia baca. Nah, saya selama 10 tahun duduk berkuliah ni, duduk ceramah kata giti, saya cadang banyak surah masjid supaya hanya buat 2 rakaat saja. Memadai. Kenapa nak buat sebelah, nak buat 20? Buat 2 rakaat saja. Rakaat pertama 15 juzuk, rakaat kedua 15 juzuk. kita tengok siapa rebah dulu. Setakat ni tak ada orang terima lagi. Tak ada masjid surah terima lagi. Tapi kalau kita baca Al-Adhkar, Imam Nawawi rahimahullah, ada di sana sahabat-sahabat Rasulullah tak buat. Rasulullah 11 rakaat setiap malam. Tak lebih kata Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ada sahabat Uthman bin Affan, Tamim Ad-Dari dan beberapa orang lagi ulama tabi'in, mereka memang solat 2 rakaat saja setiap malam. Rakaat pertama 15 juzuk, rakaat kedua 15 juzuk. Ada sahabat buat. Rekodnya ada. Jadi siapa nak test bolehlah. Siapa nak test boleh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Tengoklah lagu mana Baik, akhirnya katanya barang siapa yang ingin melakukan perjalanan pada pagi hari, ia akan mengurangi aktiviti pada malam hari. Nak katanya kena ada persediaan yang cukup. Ada satu kuliah muslimat saya tempoh hari, habis dah ni. Seminit penutup. 3 jam kena bercakap. Saya pun fikir, boleh puasa ni. 9 hingga pukul 12 tengah hari. Akhir sekali, sesi soal jawab, seorang hajah tanya soalan. Dia kata, Ustaz, masjid tempat saya ni buat 21 lah. Jadi kami ni dah berumur. Dia pula baca panjang satu muka surat. Jadi last tu saya duk tengok masing-masing duk goyang-goyang. Saya tak boleh nak bayar lah macam mana duk goyang tu. Maksudnya macam masa. Lepas tu dia kata kalau nak berhenti 8, macam malu lah pula. Tu pun tak betul dah. Malu kerana apa? Ibadah kerana Allah Ta'ala, tak boleh nak malu gitu. Nah,
Jadi dia kata begitu. Jadi dia kata macam mana ustaz ni nak buat ni? Saya kata hajah ni tak apalah kita meraihkan dia lah. Saya kata gini aja, kita tak boleh salahkan masjid. Masjid memang dia dah kata masjid kita nak buat 20 rakaat. Nah, dia dah kata dah masjid nak. Bahkan parking dia pun dah beza. Yang 20 belah kanan, yang 8 belah kiri. Dia beza dah tu. Lepas tu morih tu dia buat semua selalu. Morih hanya untuk buat 20 saja. Yang 8 jangan ambil. Dia bagi tahu siap-siap tu. Ada tempat tu. Tapi nak katanya, dalam kes tadi pada saya, mudah saja. Time kita ada kekuatan lebih, bersedia, tidur pun cukup, makan pun tak berapa banyak, apa semua betul begini, dan semangat pun tinggi malam tu, hagilah masjid yang buat 20 tu, apa masalahnya? Hari ni rasa, cukuplah 8 kot. Dah. Sederhana sebab balik nak rehat, nak bangkit balik qiyamul lail. Cari tempat 8, mari tempat kita, apa masalah? Jadi, dia tak nampak solusi tersebut. Saya kata, hajah, pilihlah mana-mana nak pergi, tak ada masalah. Kan ada orang ambil kedatangan. tak mari. Dia benda begitu. Nak katanya, bila ibadah tu sunat, open. Cuma, yang lebih ditekankan adalah, kalau dah solat 20 ke 8, pastikan habis dengan imam. Jangan tinggal separuh jalan. Kerana ada pahala yang besar sedang menanti, iaitu pahala sepenuh daripada bala mendirikannya. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.